Selamat sejahtera. Nama saya Kishan Kumar, nombor matriks HA21039. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan topik 9 iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Bagi pengenalan, marilah kita belajar apakah maksud etika dan adab. Etika merupakan prinsip moral, nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Adab manakala merupakan satu senarai peraturan yang menerangkan tingkah laku yang boleh diterima untuk setiap perbuatan. Kelestarian adab dan etika di Malaysia. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatan Melayu dan Bumiputera sebagai terasnya. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan juga Barat. Peradaban majmuk ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban majmuk ini, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Adab memainkan peranan yang penting dalam setiap tamadun. Pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara mudah dan ia tidak dijamin berkekalan. Maka, masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikannya panduan hidup. Kejatuhan sesebuah tamadun adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum dalamnya berbagai konsep seperti etika, moral, adab dan akhlak. Etika dan peradaban di alam Melayu, China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai-nilai murni seperti bertolak ansur, kedamaian, keadilan dan muafakat. Hal ini kerana negara-negara ini mempunyai unsur-unsur kaum dan agama yang sangat besar dan agama kaum ini berasaskan nilai-nilai murni. Kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Kedatangan penjajah barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisah dari politik dan nasionaliti legal dan pengiran keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Kekuatan setiap peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban kaum dan agamanya sebagai terasnya. Itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengalihkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Nama saya Lee Hokit. Topik yang saya akan membentangkan hari ini ialah kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Pertemuan dan pergaulan dengan tamadun serta budaya lain sepanjang Selat Melaka hingga Kedah dan Aceh membolehkan penduduk tempatan berdagang dengan peniaga asing dari Barat, India dan China. Terdapat pelbagai etnik yang ingin berhijrah dan dengan kemerdekaan menjadi rakyat persekutuan tanah Melayu. Hal ini mewujudkan perbezaan etnik, bahasa, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Situasi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan sosial dari segi ekonomi, ideologi dan budaya. Pemisahan dan perasingan sosial dengan kaum lain juga mengakibatkan wujudnya perselisihan faham antara kaum. Pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB pada dekad 1970-an membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat serta berlakunya perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Pemangkin perubahan share poverty berdasarkan data penagihan pendapatan, pemilikan harta, ikuti saham korporat dan perkali gini mengikuti bandar luar bandar serta etnik. Perubahan sosial ini menunjukkan negara sudah berubah dari sebuah negara mundur ke negara yang lebih maju. Pekerjaan secara diri petani rakyat Malaysia menuju ke arah pekerjaan bercirikan commercial industry. Golongan miskin pula menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Etika dan peradaban rakyat Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pembinaan perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati bersama. Budaya moden ini di Malaysia dapat mengurangkan salah faham, ketegangan sosial
dan pergaduhan di antara pelbagai kumpulan etnik serta mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka hingga menyubur kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. Malaysia kini memiliki budaya yang mengutamakan meritokrasi, keadilan, demokrasi, kesejahteraan sosial dan keterangkuman. Itu sahaja dari saya. Sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Goh Cha Yang, nombor matrik HA21042 dari kumpulan 9. Topik pada hari ini yang saya ingin bincangkan ialah DEB pemangkin sharing poverty tetapi gagal membawa shared prosperity. DEB adalah dasar awam yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan dan tahun 1970-an sehinggalah lahirnya masyarakat kelas menengah dan sifat kosmopolitan dalam negara pada hari ini. Dasar ekonomi baru DEB merupakan satu program sosial ekonomi yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua 1970 sehingga 1990 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serabang dua mata untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapus pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dasar ini telah diganti dengan Dasar Pembangunan Nasional DPN pada 1991. Dasar ini masih akan wujud lagi dan akan diganti secara beransur sehingga Bumiputera sudah mempunyai keyakinan diri. Kejayaan DEB. DEB berjaya membasmi kemiskinan. Peratus pengangguran yang semakin berkurangan menunjukkan bahawa taraf hidup masyarakat semakin berkualiti. Perkembangan ekonomi negara juga semakin meningkat. Buktinya, sektor perindustrian dan pembuatan berkembang maju. Banyak kawasan perkilangan dan pelabuhan dibina. Penubuhan beberapa agensi dan syarikat yang berdaya saing juga membuktikan kejayaan DEB. Antaranya, penubuhan tabung haji Petronas, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Lembaga Pembangunan Tanah Persekutuan LKTP dan Permodalan Nasional Berhad MB. Kejayaan DEB dapat dilihat melalui peningkatan sosial iaitu kemudahan pengangkutan yang semakin maju dan bertambah, pembinaan jalan-jalan raya yang berkualiti dan kian moden di samping penggunaan ETS, monorail, LRT dan MRT memberi kemudahan dan pengangkutan kepada masyarakat. Kemudahan lain ialah bidang pendidikan. Banyak institut ditutup seperti universiti dan politeknik. Manfaat daripada DEB ialah pelaksanaan DEB secara umumnya dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf pendidikan golongan Bumiputera. Peratus pelajar yang layak menyambung pengajian di peringkat universiti semakin meningkat. Hal ini menjadikan negara semakin maju. Sebagai contohnya, bilangan sarjana dan doktor falsafah dalam pelbagai bidang bertambah. Kesannya, negara tidak perlu mengambil pakar dari negara luar. Manfaat yang kedua ialah, pada masa kini, golongan Bumiputera telah dapat membina masyarakat sendiri. Ini adalah hasil pelaksanaan DEB dalam membasmi kemiskinan. Secara tidak langsung, jurang ekonomi antara kaum dapat dikurangkan. Masyarakat luar bandar dapat menikmati pelbagai kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Namun begitu, DEB sebagai pemangkin perubahan shared poverty dan dalam tahun 1970-an hingga tahun 2010-an berdasarkan data pengagihan pendapatan
pemilikan harta ekuiti saham korporat dan pegali ini mengikut bandar luar bandar dan etnik menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan sehinggakan bukan kelas menengah yang membesarkan tetapi golongan B40. Kegagalan mengagihkan kekayaan negara ini telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 2000-an. Rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 mengambil model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan BRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam masyarakat. Dalam pilihan raya umum 14, raya memilih kerajaan baru agar Syariah Prosperity menjadi matlamat pembangunan negara yang mendahulukan kebajikan raya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syakir Amir bin Rosdan. ID adalah HA21040 dan saya daripada kursus Mekatronik 2 degree. Dan saya akan menerangkan isi yang keempat, iaitu Hakikat Sosial ke atas Kelestarian Etika dan Peradaban. Hakikat Sosial ke atas Kelestarian Etika dan Peradaban Malaysia dari 2000 semakin berlaku dan memuncak di 2018, di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis. Hakikat sosial ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital tanpa etika. Kesannya keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Hakikat sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek-aspek di bawah, iaitu 3. Benefit sosial, iaitu konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan. Kedua, tadbir urus dan pembangunan. Yang ketiga, belik ekonomi dan rasuah. Belik ekonomi berasal daripada perkataan Jepun, iaitu exploitative system. Kehilangan etika pasti merosak negara dan peradaban. Defisit sosial dalam pembangunan negara, golongan miskin tanpa mengira etnik di bandar dan dalam sektor pertanian dan serta negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan. Mereka masih berhadapan dengan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan yang terbatas. Sekian daripada saya dan saya akan serahkan ini kepada kawan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suraya daripada kumpulan 4 2 degree akan membincangkan tentang salah satu tajuk kecil untuk topik 9, iaitu berkenaan hakikat sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Oleh itu, terdapat beberapa kesan akibat daripada hakikat sosial ini. Contohnya dari aspek tadbir urus dan pembangunan sesebuah negara. Antaranya adalah berlakunya kegagalan pengurusan golongan B40. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kurangnya bantuan alternatif berjaya yang dihulurkan kepada golongan tersebut. Selain itu, hasutan dari media sosial terhadap soal etnik, isu keagamaan dan juga perlembagaan persekutuan turut berlaku. Hal ini sangat merunsingkan kerana berita-berita palsu mengenai perkara tersebut disebarkan tanpa disahkan kezahirannya terlebih dahulu oleh mereka yang lebih arif dan pakar dalam hal yang ingin disampaikan atau dimuat turun. Seterusnya, kita mengupas pula tentang kegiatan black ekonomi dan rasuah yang dijalankan. Sebelum itu, apa itu black ekonomi? Black ekonomi adalah satu bahagian aktiviti ekonomi negara yang tidak dirancang, tidak direkodkan dan juga tidak dikenakan teks ke atasnya oleh sesebuah kerajaan. Black ekonomi juga mempunyai 4 klasifikasi meja, iaitu the illegal economy, the unreported economy, the unrecorded economy serta the informal economy. Sehubungan itu, terdapat beberapa kesan akibat daripada kegiatan yang tidak berhemah ini. Antaranya adalah
berlakunya perdagangan manusia demi menampung beban tenaga kerja yang diperlukan. Pencemaran alam sekitar yang berlaku disebabkan hal-hal berkenaan juga akan menjadi semakin merunsingkan. Hal ini kerana terdapat pelbagai lebihan barangan disebabkan pengeluaran bahan yang tidak terkawal. Di samping itu, perilaku tidak bermoral seperti pelacuran, perjudian dan rasuah terutamanya turut akan terus berleluasa. Perkara ini disebabkan si pelaku tetap mahu meneruskan kegiatannya walaupun mereka sudah arif dan sedar akan kesan perbuatan tersebut. Dengan itu, mereka akan cuba menyogok mana-mana pihak berkuasa agar sudi memberi lampu hijau ke atas aktiviti-aktiviti mereka itu. Dengan itu, tamatlah pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Azib Abdullah, bernomborkan matriks HA21012, akan membentangkan tentang kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Baiklah. Pertama sekali, wawasan kemakmuran bersama. Apakah itu wawasan kemakmuran bersama? Wawasan kemakmuran bersama adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Iltizam ini akan diteruskan ke arah pengukuhan kestabilan politik dan peningkatan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan bangsa dan negara. Matlamat wawasan kemakmuran bersama adalah menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat pada masa hadapan. Di sini terdapat 3 objektif. Objektif yang pertama adalah pembangunan untuk semua. Menstruktur semula ekonomi yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Seterusnya, menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, pembangunan wilayah dan rantaian bekalan untuk membelah dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Yang ketiga, negara bersatu padu dan bermaruah. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Baiklah, seterusnya Rancangan Malaysia ke-12. Apakah itu Rancangan Malaysia ke-12? Sebuah rangka tindakan komprehensif yang disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi, iaitu EPU, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan Malaysia. Pelan ini bakal menjadi lanjutan kepada Rancangan Malaysia ke-11 dengan arah strategi yang jelas dalam rancangan peruntukan belanjawan negara bagi semua sektor ekonomi di Malaysia. Okey. Ini merupakan salah satu intipati Rancangan Malaysia ke-12. Seperti mana temanya, menjana semula ekonomi, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan eksklusiviti, dan melonjakkan kemampuan. Seterusnya, matlamat Rancangan Malaysia ke-12, pertumbuhan KDNK, purata pendapatan isi rumah dinaikkan, pengurangan intensiti pelepasan greenhouse gas. Dan fokus utama Perancangan Malaysia ke-12, merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh pembangkit pertumbuhan, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri yang kurang membangun. Seterusnya dan yang terakhir, pembangunan lestari.
tujuan dan kepentingan pembangunan lestari untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu, pembangunan lestari amat bergantung kepada pemeliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama. Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam Rancangan Malaysia ke-7. Plan tersebut juga menerankan langkah-langkah yang diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh rancangan Malaysia. Langkah-langkah berikut telah dimulakan semasa Rancangan Malaysia ke-7 1996 hingga 2000 bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secara lestari. Di sini terdapat komponen dalam pembangunan lestari. Pembangunan lestari adalah pendidikan. Pembangunan lestari adalah sebuah visi pendidikan yang bertujuan untuk membudayakan masyarakat untuk memikul tanggungjawab untuk mencipta masa depan yang berterusan. Yang pertama, pemeliharaan sumber. Memastikan penerusan penawaran sumber semula jadi pada masa sekarang akan datang melalui penggunaan tanah yang efektif, pengurangan sumber yang tidak boleh diperbaharui, pemeliharaan kepelbagaian sumber semula jadi, pemeliharaan merangkumi penggantian sumber, perubahan dalam cara penggunaan dan memberi perhatian kepada faktor intangible seperti nilai keselesaan dan nilai warisan. Seterusnya, pembangunan fizikal. Memastikan pembangunan alam bina akan harmoni dengan alam semula jadi di mana hubungan mereka adalah seimbang dan saling bermanfaatkan. Membantu menjedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan tersebut dan meminimumkan pembaziran sumber dan keburukan yang akan dibawa kepada komuniti apabila sesetengah kawasan perniagaan mengalami tekanan pembangunan yang melampau, sedangkan sesetengah kawasan mengalami kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai dan kehilangan pekerjaan. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nurul Eka Nabila binti Azhar, nombor matrik HA21035, akan membincangkan dari aspek kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosial budaya, agama, adat resam dan bahasa yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni tanpa sebarang konflik. Perpaduan pula secara umumnya ditakrifkan sebagai kesamaan dan kesatuan dalam membentuk identiti nasional seperti satu bangsa dan satu bahasa. Mengambil kira konteks negara yang mempunyai kepelbagaian etnik, bahasa, agama dan budaya, maka konsep perpaduan yang ditekankan di sini ialah perpaduan dalam kepelbagaian. Jelas diperlihatkan di sini bahawa rakyat Malaysia perlu menerima fakta bahawa masyarakatnya ialah masyarakat majmuk. Perubahan demografi dari segi jumlah populasi rakyat mengikut pecahan etnik telah banyak berubah sejak tahun 1970-an sehingga kini. Pada masa yang sama, wujud pelbagai sistem persekolahan seperti sekolah arus perdana, sekolah vernacular, sekolah agama dan sekolah antarabangsa. Semua individu kekal dengan pegangan agama, pengenalan etnik dan budaya masing-masing. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku di dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Kini,
isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya semakin meningkat apabila berkembangnya media sosial yang menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan api perkauman. Masyarakat perlu bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperolehi di media massa agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk mengganggu gugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Begitu juga halnya dengan perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat sering mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman yang serius sekiranya ianya tidak ditangani secara bijak. Bertitik tolak daripada itu, sikap etnosentrik yang mengagung-agungkan etnik sendiri dan memandang rendah kepada etnik lain juga memberi impak negatif kepada usaha kerajaan dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum. Cara terbaik dalam menangani ketidaksepaduan antara kaum ialah segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan agar terhasil persetujuan, kompromi dan tolak ansur. Walaupun kemungkinan konflik tidak dapat diselesaikan keseluruhannya, namun konflik atas dasar perbezaan sosial antara kaum dapat diminimumkan. Kita juga perlu mengamalkan konsep akomodasi. Akomodasi merupakan proses yang memerlukan kerjasama di antara dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat berbeza dalam membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Ia juga dikenali sebagai situasi menang-menang apabila kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat memperolehi faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Contohnya, di Malaysia, meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh diguna pakai selagi ianya tidak bertentangan dengan prinsip perlembagaan. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik demi masa hadapan generasi yang akan datang. Intihannya, dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang, tetapi juga mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu serta mencapai kesepaduan nasional di bawah sistem persekutuan. Malaysia yang kita impikan ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama dapat hidup dalam keadaan aman dan damai dengan rakyat yang memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik demi masa hadapan generasi yang akan datang. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ong Li Shen. Nombor matrik saya ialah HA21043. Saya ingin berkongsi pengalaman etika dan peradaban Malaysia yang bertujuan keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat di Malaysia. Pada hakikatnya, apa itu keharmonian, kestabilan dan kemajuan sejagat? Kita tahulah keharmonian antara pelbagai kaum ialah perpaduan. Semua rakyat Malaysia sentiasa hidup bersatu padu tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit.
Ini telah menunjukkan perpaduan masyarakat Malaysia telah dicapai. Dengan ini, Malaysia akan mempunyai kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Selain itu, sikap bertolak ansur juga merupakan faktor penting dalam memastikan Malaysia mencapai keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Apabila semua rakyat Malaysia bersikap tolak ansur, mereka akan saling hormat menghormati. Oleh itu, dalam Malaysia yang bermasyarakat majmuk, asimilasi budaya telah membawa aspek positif kepada kesepaduan nasional, kerana semua rakyat dapat menerima budaya kaum lain. Bagaimanakah Malaysia mencapai perpaduan? Malaysia mencapai perpaduan dengan memajukan tabir urus dan pembangunan negara. Selain itu, Malaysia juga mempunyai kesepaduan nasional. Dan apabila masyarakat Malaysia mempunyai sikap bertolak ansur, mereka akan saling menghormati. Kejadian perpaduan Malaysia. Peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969 merupakan suatu kejadian yang penting dalam menggugurkan perpaduan masyarakat Malaysia. Peristiwa ini telah memberi pengajaran kepada rakyat supaya saling menerima dan hormat menghormati untuk hidup dengan harmoni. Di samping itu, Tun Dr. Mahathir pernah berkata, perayaan Thaipusam juga menggambarkan perpaduan kaum di Malaysia. Hal ini kerana pengikut agama lain, contohnya agama Buddha dan Islam, telah meluahkan perasaan mereka yang ingin merayakan perayaan Thaipusam sambil mengucapkan selamat menyambut Thaipusam kepada penganut Hindu. Sikap bertolak ansur dalam kehidupan rakyat. Dalam pembentukan Malaysia, telah menunjukkan sikap bertolak ansur dalam kehidupan rakyat. Rakyat Islam di Malaysia telah menunjukkan sikap bertolak ansur dengan menerima seramai 800,000 orang bukan Melayu menjadi warga negara Malaysia apabila setahun selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Semua peristiwa ini telah membuktikan bahawa keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat dalam Malaysia telah dicapai. Saya amat bertuah dapat hidup dalam Malaysia yang bermasyarakat majmuk tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya ialah Muhammad Akram bin Abdul Aziz, pemegang kad matrik HA21036. Maka selepas rakan-rakan saya ataupun kumpulan saya yang lain, ahli kumpulan saya yang lain membincangkan atau membentangkan isi-isi penting mereka, maka tibalah giliran saya untuk menyimpulkan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, iaitu tentang kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Jadi, kelestarian etika dan peradaban adalah sesuatu perkara yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila pun. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu lagi. Bahkan untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana ia mengambil masa yang sangat-sangat panjang. Tetapi percayalah, dengan keadaan Malaysia ataupun keunikan Malaysia itu sendiri seperti mempunyai kaum dan bangsa yang berbilang bangsa dan agama, maafkan saya, maka dengan keunikan ini, insya-Allah Malaysia dapat mengatasi cabaran-cabaran yang tersebut. Maka tambah lagi dengan kepimpinan yang berintegriti daripada pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga rakyat Malaysia sendiri yang bijaksana, dan dengan perkara-perkara ini insya-Allah kita dapat merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini. Maka itu sahajalah daripada kumpulan kami.
ambil yang baik dan tinggalkan yang keruh. Sekian, terima kasih.